Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Khairi, nombor metrik 059795. Baik, pada hari ini saya akan membincangkan tentang al-khasa'isul ammah il-manahij ad-da'wiyah yang bermaksud ciri umum kaedah dakwah. Jadi yang pertama sekali adalah khasisatul indibat, iaitu kekhususan dalam ketaatan terhadap hukum. Yang mana maksudnya wa ta'ni al-iltizam bil ahkam syar'iyyah. Dia keterikatannya dengan hukum-hukum syarak. Yang mana dai ini dia terikat dengan hukum syarak dalam semua urusan, dalam pergaulan, baik dalam meletakkan kaedahnya maupun dalam memilih sistem dan cara berdakwah. Jadi dia terdapat kaedah al-manahij asy-syariah allati yad'uha ad-da'atu lin-nas. Dia terdapat kaedah yang digunakan. Dia mestilah bersumberkan unsur-unsur rabbani. Yang mana sumber rabbani ini ada dua, iaitu al-kitab dan as-sunnah. Al-Quran dan as-sunnah. Qala Allah Ta'ala, in hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Suratul Isra ayat ke-9. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi seseorang da'i itu mestilah berada dalam ketaatan yang paling tinggi. Fa'ala da'atu ay yahrusu ala a'la darajat. Jadi kenapa dia perlu ada dalam ketaatan yang paling tinggi? Yang pertama sekali adalah litusallimu da'watihim, untuk orang menerima jemputan dakwah dia. Wa yunjahu amalihim, dia untuk sebagai pendukung kejayaan dakwahnya. Jadi ia boleh menjadi contohlah kepada mereka. Jadi dalam dakwah ini, apabila kita bersimpang daripada kaedah rabbani dalam berdakwah, dia akan memberi kesan. Yang pertama kesan dia adalah qad yadhilu bil mar'i ila al-khuruj kulliyan an hadzal uslub. Dan yang kedua, au yuqi'ahi fi syai'in min ad-dhalal au il fusuq. Dia akan mengakibatkan orang lain keluar sepenuhnya dari inti dakwah yang disampaikan kepadanya, atau dia akan terjerumus ke dalam kesesatan dan kemaksiatan. Jadi oleh itu para pendakwah ni dia mestilah benar-benar menjadi seorang yang taat dan patuh pada peraturan syarak. Yang mana sebagai seseorang yang menyeru pada nilai Islam yang sesuai dengan perbuatan dakwah itu sendiri. Jadi yang keduanya adalah khasisatut tadarruj, yang bermaksud peringkat hukum at-tadarruj. Al-asli fil manahij an takunu mutanasibah ma'a min wada'at bihasbil a'mar wal ahwal wal mustawiyat. Jadi metode dakwah ini harus disesuaikan dengan objek penerima dakwah, baik berdasarkan umur, keadaan maupun tingkatannya. Wa min huna ta'addadat syara'il anbiya alaihimus salatu wasalam wa manahajuhum. Jadi syariat para nabi terdahulu dia berbeza-beza. Begitu juga dengan kaedah dakwah yang mereka gunakan. Baik, kita tengok dalam satu ayat Al-Quran, wa min huna nazala al-Quranul Karim ala Rasul sallallahu alaihi wasallam tadarrujan. Qala ta'ala, Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, di mana Allah berfirman, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbitu bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Suratul Furqan ayat ke-32. Jadi orang-orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali sahaja, agar kami teguhkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, iaitu teratur dan benar. Suratul Furqan ayat ke-32. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, wa fil hadithu an Aisyah radhiyallahu anha, innama anzala awwala ma nazala minhu ay min al-Qur'anul Karim suratun min al-mufassal fiha dhikru al-jannati wan nar hatta idza saba an-nas ila al-islam nazala al-halal wal haram walau nazala awwal shay la tashrabul khamr laqalu la nad'u al-khamru abadan walau nazala la tazinu laqalu la nad'u az-zina abadan rawahul Bukhari. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran
adalah surah Al-Mufassal, iaitu surah-surah pendek yang di dalamnya disebutkan tentang syurga dan neraka. Jadi sehingga apabila manusia cenderung kepada Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Jika yang pertama sekali turun ialah ayat janganlah kamu minum khamr, iaitu arak, nescaya mereka akan berkata, kami tidak akan dapat meninggalkan khamr, iaitu arak, selama-lamanya. Dan sekiranya diturunkan ayat yang pertama, janganlah kamu berzina, tentulah mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. ولو نزل دفعة واحدة على الناس لشق الأمر على الناس وصعب عليهم امتثال أحكامه. Jadi jika ia diturunkan sekaligus, ia akan menyusahkan manusia dan menyukarkan mereka untuk mematuhi undang-undang ini. Jadi pengajaran bagi kita, wa fi hadzal dars balighu lid-da'ah liyatadarraju fi manhajihim wa yakunu 'aunan lin-nas 'ala tatbiqatiha wa imtithaliha. Jadi ini adalah pengajaran kepada para pendakwah agar menyampaikan materi dakwahnya secara berperingkat-peringkat agar dapat membantu manusia mengaplikasikan dan berpegang teguh pada inti dakwah. Baik, yang ketiga adalah khasisatul istimrar, iaitu kesinambungan dalam dakwah. Al-aslu fil manahij ad-da'wiyah an takunu mustamara la tunqati'u aw tatawaqqafu fi marhalah min marahil ad-da'wah aw fi mustawa min mustawiyat ad-da'ah li'anna ad-da'wah al-islamiyyah harakah mustamara ala mustawa at-tabligh wa at-ta'lim wa tatbiq la tatawaqqafu ma damat hunaka hayatu lil bashar. Jadi pada asasnya penerapan kaedah dakwah ini mestilah berterusan, tidak putus-putus atau terhenti pada tahap tertentu. Kerana dakwah Islamiah ini perlu terus bergerak pada peringkat penyampaian, pengajaran dan penerapan sepanjang hayat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk ini Al-Quran dan kebenaran agama untuk diutamakan daripada semua agama. Surah At-Taubah ayat 33. Fakullu da'iyah bihajah ila namu da'imun wa raqim mustamar hatta yustamaru 'ata'uhu wa yudfa'u ghairihi ila al-kamalu wa raqi. Jadi setiap pendakwah ini dia perlu membangunkan dirinya secara berterusan agar sumbangannya kepada masyarakat sentiasa dirasai ke arah kesempurnaan dan kemajuan. Walam yu'rafu aslafana rahimahumullah tawqifan 'anil 'ilmi wat tahsil wat tarki fil khair fi sinni mu'ayyanah kama lam yu'rafu fihim min dhanni bi nafsihi annahu istaghni 'anil akhdha wat tahsil wa iktafa bil 'ata. Kita tidak pernah melihat ulama terdahulu dia menghentikan proses keilmuan mereka dan meningkatkan kebaikan dalam jangka masa tertentu. Sebagaimana mereka juga tidak pernah merasakan cukup untuk sentiasa belajar dan mengajar ilmu mereka. Fa in 'ala da'atu ay yahrusu 'ala ziyadah fil khair fa ya'malu 'ala tanmiyati 'uqulihim wa tarki bi qulubihim wa ahwalihim liyazid 'ata'uhum wa yu'dhamu atharuhum. Oleh itu para pendakwah hendaklah bersungguh-sungguh meningkatkan kebaikan dengan mengamalkan ilmunya agar kemampuan akalnya berkembang.